Tak apa, ini boleh kacau sendiri. Thank you, thank you. Thank you anyway. .46 ataupun 9.45 ke tadi start. Terbau duriannya. Tu yang best. Hai, Assalamualaikum kepada anda. Laju pula kali ni join. Ini dah kali ketiga saya klik ya. Terima kasih kepada anda yang join. Saya nampak semakin meningkat dekat situ, laju je pula kali ni kan. Ini adalah kali ketiga saya live. Sebab tadi tu bila share dia putus ya. Itu menjadikan kali ketiga pula. Terpaksa nak on balik. Okey, baik, saya Nisha dari The Nisha Show. Pada malam ini kita bersiaran sambil saya bersembang-sembang dengan anda, dan juga maaf saya, dan juga kita akan shopping seperti biasa. Okey, baik, 9.48 ya. Tadi saya start awal lah sikit daripada sekarang kan. Sebab biasanya The Nisha Show akan bersiaran selama 1 jam. Jadi saya akan menetapkan masa hanya 1 jam sahaja. Malam ini tajuk yang akan kita sembang-sembang iaitu tentang parenting ataupun keibubapaan. Okey. Salah eja sekejap keibubapaan. Anda boleh share sama saya tu ya kalau rasa ada yang ingin berkongsi dengan yang lain ya, untuk kita dapatkan maklumat dia, ataupun berkongsi info lah, berkongsi pengalaman ya, ataupun berkongsi maklumat lah ya. Berkongsi semangat. Itu yang bagusnya, yang saya suka ya tentang live dekat sini. Kita boleh bercakap dengan anda begini secara terus. Sekejap ya. Bila nampak, sebab saya setiap kali saya ke udara ya, saya akan naikkan ya, download daripada live center di TikTok ni, dan saya akan naikkan di satu sosial media yang lain untuk mendapatkan video penuh. Di sini saya akan edit sedikit mengikut kesesuaian lah bila saya buat post tu. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada anda yang join kat sana. Sila tap screen ya untuk memberi semangat dekat saya, dan juga memberi lebih ramai lagi ya. Katanya kalau kita tap screen ni ramai lagi yang join kan. Itu kata TikTok. Kalau kata saya sendiri, saya sendiri pun kalau saya masuk dalam live orang lain, kita nampak like orang tu banyak kan, kita pun rasa macam semangat nak stay. Okey, baik, terima kasih. Saya nak cuba share sekali lagi ni sebenarnya, tapi kalau dia pause ataupun berhenti, saya kena masuk balik. Jadi leceh. Jadi saya akan serahkan kepada anda untuk share kepada mana-mana pihak yang anda rasakan perlu ya, untuk mendapat mungkinlah sedikit input ya. Tak banyak sikit ya, saya harap dapat manfaat ya kepada lebih ramai ibu bapa dekat luar sana, ataupun bakal ibu bapa ya. Dan saya sendiri saya adalah ibu dan bapa kepada anak-anak saya. Kiranya sebagai ibu dan bapa serentak tu sudah berapa tahun ya, lama dah. Sudah berbelas-belas tahun dah. Untuk 6 orang anak ni. Tapi alhamdulillah lah, bila dah semakin besar semakin mudah. Yang susah tu masa awal-awal sahaja. Itu yang saya nak kongsikan dengan anda ya, sebab saya rasa macam sebagai orang tua lah, dah tua kan, sebagai orang tua ya, yang muda-muda ni perlukan semangat, perlukan, ataupun mungkin lah yang sebaya dengan saya yang mungkin dalam keadaan rasa, sebab kita kan
tak lama lagi puasa kan, nak raya, jadi banyak perkara yang perlu disediakan untuk persiapan puasa dan raya. Jadi sebagai ibu single mother ataupun dia sebenarnya begini, kalau sebut parenting tak semestinya ibu tunggal atau bapa tunggal, tapi kepada semua ibu dan bapa. Itu maksud parenting kan, ataupun keibubapaan, kedua-duanya. Cuma di sini saya sebagai penyampai, saya sebagai seorang single mother kan, itu yang jadi kepada ibu tunggal, kepada bapa tunggal kan. Tapi semuanya boleh, tak kiralah yang satu kelebihan untuk anak-anak tu kalau dia ada kedua-duanya kan, sebab dua lebih baik kan, dua lebih baik daripada seorang. Cuma kekuatan untuk menjadi ibu atau bapa yang baik ya, nak dapatkan kekuatan tu bukan senang. Macam zaman saya dulu, bila kita keseorangan ya, kita rasa maksudnya kita rasa macam kalau terlalu letih lah, bila letih yang menjadikan kita cepat down, sebab kita dah kekurangan tenaga kan. Dan juga kita ni macam sebab tak pandai berkongsi, ataupun mungkinlah orang lama macam saya ni, saya jemput anda belum lagi pecah telur kat atas tu ya, tap screen sikit ya, Cik ataupun Puan Liana yang join ya, anda yang join kat sana. Kalau boleh share, last time saya ke udara pada hari Isnin yang lepas, tajuk kita tentang mental health ya. Yang tu alhamdulillah ramai sangat yang share, sampai 42 share. Itu terima kasih. Saya nampak yang biasa ada dalam live saya ya, Cik Melati Putih, terima kasih. Assalamualaikum. Inilah saya tunggu ni kan, yang rajin like saya kan, yang biasa ada dalam live saya. Kalau boleh Cik Melati Putih boleh cerita sikit kat situ, mungkin seorang ibu ataupun anak ke, boleh share, sebab tajuk malam ni kita tentang parenting. Jadi bila ada viewer saya kan, saya target ataupun fokus kepada viewers ni, jadi saya nak ada communication ya, sebab saya tidak seperti yang sebelumnya saya jemput tetamu, saya jemput viewers kita sebagai saya invite kan untuk bercakap sama-sama. Tapi kali ni tidak lagi, belum. Seorang ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, alhamdulillah seorang ibu. Jadi kita ni sama-sama seorang ibu, dan sebagai ibu ya, saya suka nak share dengan anda ya. Menjadi ibu, semua tahu kan, ibu ni sangat beruntung ya. Kita sebagai seorang perempuan sangat beruntung menjadi seorang ibu, sebab kedudukan kita setelah kedatangan Islam, kedudukan wanita diangkat begitu tinggi sekali, terutamanya sebagai seorang ibu kan. Melati Putih boleh share juga dengan kawan-kawan kita, mungkin ada yang nak dengar, mungkin ada yang mungkin tengah kesepian, tengah down ke kan, yang perlukan sokongan ataupun perlu mendengar perkara-perkara yang baik kan. Itu yang saya nak manfaat tu. Okey, jadi saya sambung balik tadi, bila kita ni jadi seorang ibu kan, terima kasih, saya nampak dah share kat situ. Bila kita jadi sebagai seorang ibu, yang bestnya ya, yang saya rasa sebagai seorang ibu juga, semasa ada ayahnya kan, kalau anak tu kena panggil dengan ayah, tapi mak pun panggil 4 kali ya, 4 kali mak tu panggil, ayah tu panggil sekali. Jadi anak tu kena pergi dekat ibu kan. Itulah kelebihan seorang ibu. Jadi anak-anak ni memang kita juga mesti, semua antara kita ni semua kan, semua kepada kita ni adalah seorang anak. Sebelum kita menjadi ibu atau bapa, kita adalah anak kan. Jadi kita, kalau dulu-dulu mungkinlah kalau mak ayah kita dah cukup ajar kita faham, ataupun kita mendapat pendidikan dekat sekolah, kita tahu macam mana cara nak menghormati mak kita, ayah kita, dan menghormati lebih mak kita. Maksudnya lebih waktu panggil tu kita kena lebihkan ibu kan, bukan kena lebih hormat mak ataupun ayah kita tak hormat. Dulu kita hormat, tapi kena tahu cara. Itulah, cuma bila kita ni kita dah faham kedudukan seorang ibu tu macam mana kan, kena mula-mula sekali kena rasa alhamdulillah ya, bersyukur banyak-banyak, bangga dengan apa yang Allah jadikan. Allah nak menaikkan darjat seorang ibu kan, sebab ibu ni dia melahirkan, first melahirkan, yang tak ada ayah seorang ayah boleh buat. Kemudian membesarkan pun daripada diri kita kan, kita boleh memberi sebab
apa ni, kelebihan ibu tu, kita memberi makanan kan kepada anak kita. Susu ibu tu dia full, dia adalah makanan yang paling lengkap dan susu yang paling baik kan. Jadi itu kelebihan dekat ibu yang tak ada pada ayah. Kerana kelebihan itulah yang anak ni kena lebih kena utamakan apabila serentak kedua-dua memanggil kan. Jadi kan dekat sini kalau kita nak ceritakan pasal peranan ibu bapa kan, dua-dua mempunyai pengalaman yang ataupun peranan yang penting kan, sebab kedua-duanya yang menyebabkan ataupun yang menjadi asbab ya anak-anak ni lahir ke dunia. Jadi kalau kita faham kedudukan ibu. Idea saya hari ni saya buat tajuk ni sebab apa ya? Memang The Nisha Show ada tajuk-tajuk tertentu, tapi saya nak buat berbeza daripada season pertama dulu. Jadi hari ni saya buat tajuk ini tentang parenting sebab sebagai ibu yang sekarang anak-anak dah jauh-jauh kan. Jadi tugas tu tak pernah berhenti. Tugas sebagai seorang ibu ni membesarkan anak, memberi perhatian dia tak pernah berhenti. Jadi bila anak saya call tadi, suara dia putus kan, tapi kalau dia call, setiap kali anak yang duduk jauh call, maknanya penting. Sebab kami tidak sentiasa nak bercakap sebab anak saya belajar. Jadi dia telefon saya tahu mesti ada sesuatu yang penting. Jadi saya suruh dia tulis. Saya cakap suara tak berdengar. Saya tahu mesti ada sesuatu yang penting yang dia nak kan. Memang sebab anak-anak saya dah terbiasa kan. Saya cakap kalau dia, sebab dia nak exam, kalau nakkan sesuatu telefon, minta aja, saya cakap macam tu kan. Sebab bila kita faham kita ni doa daripada ibu tu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat powerful untuk anak-anak. Itulah yang anak saya ambil peluang ya. Macam anak saya yang keempat ini tadi, samalah macam mana anak yang lain-lain juga kan, waktu-waktu mereka belajar, memang saya suruh ya untuk ingatkan saya tiap kali periksa, ingatkan saya kalau untuk mendoakan anak-anak. Memang masa kita sembahyang kita doa, tapi khusus untuk dia beri bila dia call kan, kita tahu kan apa yang dia nak, apa yang dia betul-betul ya, semangat dia, perasaan dia, keinginan dia. Jadi bila anak saya ni cakap, dia tulis dekat situ kan, dekat mesej saya tu, dia kata dia nak exam sekejap lagi. Dia cakap mestilah ya, anak yang sangat-sangat, sebab dia dekat UIA dan dia memang biasa target yang dia nak dia nak betul semua kata dia kan. Jadi saya cakap kalau dah belajar, Umi percaya dengan apa yang dah yang telah dipelajari kan, insya-Allah apa yang percaya pada dia. Kita first mesti kita kena beri galakkan kepada dia, ingatan kepada dia untuk rajin belajar. Kemudian kita bagi tahu dia, kita percaya dengan dia dan kita faham ya apa yang dia rasa ya untuk exam sekarang kan. Dekat universiti kita tak faham dia punya jadual, tapi itulah yang kita kena belajar untuk memahami anak-anak kita dan sentiasa nampak yang anak kita ni boleh melakukan. Itulah tips dia ya. Sebagai ibu ni kita kena memang kita tak tahu anak kita sebenarnya, tak ada siapa pun tahu ya macam mana kalau nak menghadapi periksaan tu. Sebenarnya ibu pun ya ramai kebiasaannya ibu-ibu ataupun ayah yang rasa berdebar bila anak-anak menghadapi peperiksaan kan. Macam ada yang nak periksa SPM, seorang lagi yang nombor 5 nak periksa SPM, itu pun saya tak kacau juga. Maksudnya macam kita taklah call selalu. Ada orang yang dah terbiasa call, dia mesti nak dengar suara anak dia. Itu ada yang mampu buat macam tu, nak telefon ataupun anak dia selesa untuk telefon, ataupun kalau dah duduk asrama kita tak dapat nak telefon dengan mudah kan. Jadi bila anak-anak saya senang dan bila anak-anak saya perlukan saya, memang dengan tangan terbuka lah, saya sentiasa memberi ruang ya untuk anak-anak bercakap, untuk anak-anak meminta doa ya. Dan saya tuliskan doa tu, walaupun benda tu kita rasa macam perkataan simple ya, kita sendiri kalau kita mendengar perkataan-perkataan yang baik ya, sebab ini ada hadis ya, perkataan baik tu adalah manfaat kan, memberi manfaat. Jadi bila kita menyebut perkataan-perkataan yang baik, kata yang baik itulah yang melekat dalam kepala kita. Sebab manusia ni normal, secara normal ya, kita katalah ya, dalam satu komen yang kita terima, contoh ya, 10 komen, 1 komen sahaja yang negatif tu yang kita ingat sangat. Sebab dia menurut kajian lah, macam hari Isnin baru ni saya membuat
ataupun saya sampaikan tentang kesihatan mental. Jadi saya merujuk kepada 2 orang doktor pakar, kedua-duanya doktor pakar, dan seorang tu adalah doktor pakar tentang kesihatan mental yang mempunyai pengalaman selama lebih 30 tahun kan. Jadi dari situlah saya nak kongsikan yang semoga bermanfaat kepada lebih ramai kan. Memang kita akan teringat-ingat yang negatif tu, walaupun negatif tu tak penting, kecil, tapi itu normal. Manusia memang dia suka ingat negatif. Itu sebabnya bila ada satu perkara yang negatif, bagi saya sendiri, saya akan mencari 10 kali ganda ayat-ayat yang positif untuk saya lupakan, untuk saya rasa biasakan yang negatif tu tidak menjadi apa-apa. Jadi begitu juga kita buat dengan anak-anak kita. Kalau macam anak-anak kita perlukan kita kan, walaupun perkataan tu biasa sahaja, tapi sebenarnya kita tak tahu kalau sesuatu tu menjadi kesan luar biasa kepada orang lain. Oleh kerana malam ni tentang parenting ataupun tentang keibubapaan, jadi saya cerita tentang keibubapaan dan anak-anak saja. Jadi mungkinnya sebab biasanya Denisha Show akan ke udara setengah jam terawal, kita bercakap tentang sesuatu dulu, tentang tajuk yang diberikan. Jadi ada lagi masa dalam lebih kurang 15 minit untuk tajuk ni. Lebih kurang lah 15 minit. Jadi saya menjemput dekat anda dekat bawah sana. Jika anda ingin menjadi tetamu saya, anda boleh tulis dekat ruangan komen ya. Untuk saya invite, anda boleh dekat situ tulis, saya akan invite anda. Bagus juga kalau macam anda dah terus live daripada tempat anda. Jadi saya invite, saya nampak ada 2 kotak yang sama besar saiz dia kat sebelah. Jadi saya nampak anda dengan jelas kat situ kan. Kalau macam just tetamu yang menggunakan kolom kecil-kecil tu, saya tak puas nak melihat tetamu saya. Ataupun terpulang pada anda, sekiranya anda boleh pilih cara yang bagaimana untuk anda bercakap, sebab ramai lagi kan yang lebih pemalu ataupun yang belum bersedia untuk ke udara. Sebab bila bersama dengan Denisha Show akan download balik ya. Kita akan download balik dan kita akan naikkan isi-isi penting, kita akan naikkan dekat post ya. Kemudian full video saya akan edit balik jika bersesuaian ya. Saya akan masukkan dalam satu lagi sosial media ya. Jadi kita dapat full kat sana. Okey, baik. Terima kasih kepada anda. Ya, terima kasih. Semoga dimurah rezeki. Berbalik kepada Allah. Jazakallah ya. Skopi Mok ya. Skopi Mok ni seorang ibu atau ayah ataupun anak-anak ke? Terima kasih kepada anda yang jual. Siti apa tu? Siti tak nampak sangat. Saya kata tulisan Jawa ni kecil sangat kan. Mata saya ni dah tak berapa nampak. Okey, sekali lagi saya jemput anda sekiranya anda seorang ayah. Okey. Alhamdulillah, tadi ada seorang ibu, lengkaplah kita dekat sini. Ada seorang ibu, ada seorang ayah. Jadi saya sebagai seorang ibu dan ayah ya, ingin berkongsi dengan anda tentang sedikit ilmu parenting lah ya. Okey. Kalau ada kita yang paling best ya, kita ada panduan kita dari segi agama ya. Bagaimana untuk kita melayani anak-anak kita kan. Seperti 7 tahun pertama, maksudnya daripada lahir sehingga umur dia 7 tahun, berikan kasih sayang kepada anak kita ni. Berikan, manjakan cukup-cukup. Daripada mula lahir sampai dia umur 7 tahun. Bila dah berumur 7 tahun sehingga umur 14, kita ajar anak-anak kita ni mengikut kita. Maksudnya jadikan, kalau dalam hadis tu menyebut seperti orang gaji ataupun suruhan kat orang gaji tu, macam anak-anak dengar pun tak seronok kan. Tapi itu yang terlintas, maksud dia lebih kurang macam tu. Macam tadi pun saya dah minta dengan anak saya, sebab saya nak live dalam pukul 9 juga. Cuma malam ni lambat sikit sebab waktu isyak kita lambat sekarang kan. Saya minta dengan anak saya sediakan air panas. Saya dah sedia cawan saya. Jadi saya nak air panas saya ni sebab teh dia dah ada dah. Teh berperisa durian ya. Teh durian ni saya share ni. Sebab apa, sejuk-sejuk ni sedap minum air panas kan. Ada semangat sikit untuk saya bercakap dengan anda. Saya jemput minum dulu sementara dia panas-panas lagi ni. Itulah dia. 7 tahun pertama kita manjakan anak-anak kita semanja-manjanya. Tak salah ya. Tak salah waktu itu. Tak salah untuk kita manjakan anak. 7 tahun hingga 14, kita ajar anak-anak kita menurut kata kita ataupun suruhan. Jadi kita kena ajarlah anak-anak kita buat kerja ya, dengan kasih sayang tadi ni. Anak kalau dah manja awal-awal, senang kan kita suruh, dia dah ikut sebab dia dah terbiasa. Sebab mengikut suruhan, memberi suruhan itu adalah kasih sayang. Kemudian bila dah berumur 14 ke atas,
jadikan anak-anak kita sebagai kawan kita. Maksud tu kita jangan jauhkan anak-anak kita macam mentang-mentang lah itu anak kan, kita kurang bercakap, kurang nak memberi ruang ya. Sebenarnya itulah yang lebih mendekatkan bila kita jadikan anak-anak kita ni macam kawan-kawan kita. Cepat minum. Kalau anda nak stay pun ya, boleh sediakan air panas anda, kita sembang kat sini ataupun mendengar celoteh saya ke. Macam post, kalau siapa yang suka tengok post saya tu, post saya yang apa sebelumnya adalah mengenai durian ya, ada cerita tentang durian. Ada cerita tentang durian dan juga kisah durian tengah malam tadi kami berparti durian. Mula saya dah tidur, anak saya yang nombor 3, saya duduk dengan anak yang nombor 3 ya, baru kahwin. Anak yang nombor 3 tu dia balik je sebab dia tahu ya, anak ni kan dia tahu yang saya ni memang suka durian. Jadi dia masuk dalam bilik saya, dia bawa 2 biji durian ni tunjuk dekat saya kan. Dia tak kira lah sebab dia tahu yang saya ni memang biasa tunggu dia balik kerja. Apa ni, tak semesti kita tunggu depan pintu kan. Maksudnya masih lagi, walaupun kita tidur pun kita tidur ayam macam tu kan. Sebab setiap kali dia balik tu, dia mesti ada bawa sesuatu daripada tempat kerja dia. Mesti ada. Itu kasih sayang dia, alhamdulillah. Jadi cerita durian ni kan, sampai saya nak minum pun, saya minum teh durian sebab saya baru balik daripada Cameron Highland. Durian tea daripada Cameron Highland. Jadi aura ataupun mood durian tu masih lagi kan, dah hantu durian. Okey, jadi cerita dia kan malam tadi tu, tengah malam bila kita dah, saya buka jugalah sebiji kan, dah memang hantu durian, tahu julah macam mana kan, tak boleh nak tunggu besok dah. So, sambil tu kami akan makan ya, ada anak saya, menantu saya, kemudian anak sulung pula datang kan, tengah malam tu pula datang ya, sebab dia membawa anak, dia pinjam anak bongsu saya, jadi dia nak pulang balik anak bongsu saya, dia baru sampai. Jadi berparti durian lah kami malam tu ya. Itulah salah satu daripada parenting kan, walaupun sebiji durian kata dia nak makan, bukan sebiji, dia nak seulas kata dia. Tapi bila dah seulas, kita dah buka satu biji tu, jadi kita makan jugalah, kan habiskan. Semua orang kan, semua orang suka, habiskan lagi sebiji tu kan, berparti durian lah. Itulah cerita dia. Kalau macam kita ni sentiasa nak rapatkan ahli keluarga, jadi perkara tu jadi biasa dan tidak susah. Yang menjadi masalah apabila kita dah jauh, kemudian barulah kita terfikir ataupun kita nak memperbaiki hubungan. Nak perbaiki hubungan memang makan masa, dan bila anak dah jauh hati ya, tidak bermakna ya bila saya menceritakan kepada anda tentang parenting ni ya, anak-anak saya 6 orang ni semua sempurna. Tidak ada yang sempurna sebenarnya. Jadi cerita dia bila kita sebab saya dah biasa daripada dulu saya sebagai sepenuhnya ya full time housewife, sepenuhnya menjadi seorang ibu. Sebenarnya ilmu ataupun pengetahuan untuk menjadi ibu, didikan tu dah bermula sejak anak tu dalam kandungan ya. Inilah yang zaman sekarang susah sangat nak buat ya, bagi kebanyakannya susah nak buat. Tapi kalau kita ambil perkara ni menjadi mudah, memang boleh mudah sebab terlalu banyak kemudahan zaman sekarang. Contohnya ya dekat TikTok live ni ya, mudah dia. Contoh kalau macam masa kita mengandung, kita rasa penat kan nak baca Quran ya, sebaik-baiknya bacalah Quran tu hatam ya, sehingga hatam daripada awal kehamilan sehingga tamat. Dan alhamdulillah saya lepas ya semua untuk saya 7 kali pregnancy, 7 kali dan meninggal seorang sebelum lahir. Yang 6 tu ya yang saya ingat sehingga cukup lah ya, ada yang 7 bulan, ada yang 9. Alhamdulillah lah, didikan dari segi kita bacakan Al-Quran ya, itu apa yang saya cuba mengikut apa yang agama ajar kita kan. Jadinya bila kita ni daripada dalam perut lagi kita dah ajar anak-anak kita ni mendengar ya perkara-perkara yang ataupun ayat-ayat Al-Quran ya, ataupun ya kalau macam kita tak sempat ya, ada yang ibu yang bekerja di luar, memang penat lah, tak sempat nak baca Quran kan. Tapi kita sempat ya memperdengarkan anak kita boleh buka yang ada apa ni, tip kecil tu kita letak dekat perut kita kan, kita letak dulu jenis headphone semua kecil-kecil kan, jadi orang letak dekat perut, jadi anak tu dengar kan. Macam sekarang ni sebenarnya tak perlu letak dekat perut pun anak kita mendengar.
anak kita boleh dengar kan. Dengar je macam dalam TikTok banyak ya ustaz-ustaz yang sentiasa live setiap malam kan. Ustaz-ustaz tahfiz utamanya, yang tu memang saya admire sangat lah, sebab kelebihan mereka menghafal kan, dan tak mudah, tak payah nak buka setiap mazhab, laju je bacaan tu kan. Dia tahu kat mana berhenti. Kemudian ada pula kawan-kawan yang masuk grup-grup yang daripada Afrika, daripada US, daripada banyak-banyak negara lain kan. Memang admire sangat lah. Jadi kan itulah salah satu daripada mudahnya kita sebenarnya sekarang ni, kalau kita ingin memilih cara mudah ya sebagai ibu ataupun ayah. Jadi daripada dalam perut kita dah bagi dia anak kita dengar Al-Quran. Kemudian bila dah besar, sama ada kita sendiri ajar sendiri, ataupun lebih baik, ataupun bukan lebih baik, kita tak payah ajar, kita hantar dekat orang. Maksudnya kita sendiri kita ajar. Macam kalau asas tu kita boleh ajarkan yang mudah tu, ataupun kalau tak ada masa memang dah terpaksa nak hantar, sebenarnya lebih baik kita banyak guru, supaya anak kita ni lebih banyak mendapat pengalaman. Ataupun setiap guru kan lain kan, dia punya cara ataupun kebolehan. Jadi satu kelebihan kalau kita hantar anak kita mengaji kat banyak guru kan, macam zaman dulu-dulu. Masa kecil-kecil baca Quran, contohnya Mukadam pun kan. Dulu masih ya baca, bawa rehal, bawa Quran, bawa Mukadam dulu kan, pergi orang mengaji ramai-ramai kan. Tu zaman dulu. Kemudian bila kena alih tu seronok lah, mestilah seronok ada satu muka surat kan. Tapi tiba-tiba kena ulang balik, ataupun dah habis kena baca balik, ataupun kena pergi dekat guru yang baru dia suruh baca daripada awal. Kadang-kadang nangis jugalah, sebab kita ni rasa macam rasa nak cepat-cepat alih, nak cepat-cepat baca Quran. Itu cara dulu kan. Zaman sekarang rasanya budak zaman sekarang dia tak macam dulu. Kalau macam dia rasa macam malam tadi cucu saya datang sekali kan dengan anak saya, cucu sulung saya dah 10 tahun, dah anak dah besar dah. Dia cerita dengan saya, dia kata dia dah baca Quran, dia kata rupanya senang. Dia cakap kita ni sibuk jugalah nak cakap dengan mak dia, tapi kita jangan abaikan juga kan cucu ni. Bila dia bercerita, kita dengar, kita alihkan badan kita dengan dia kan. Macam saya biasa peluk cucu saya, dan kali ni dia pula peluk saya dulu. Beri kasih sayang, beri perhatian, walaupun hanya beberapa saat, ini berharga sebenarnya. Kalau macam kita dah biasa kan macam tu, jadi bila kita lupa, dia ingat. Sebab yang nak datang tu sekejap saja kan, anak saya singgah sekejap, lagipun dah tengah malam, sekejap. Tapi bila kita dah biasa, yang sekejap itulah yang menjimatkan masa kita. Maksudnya benda yang dah biasa, dia terjadi begitu sahaja. Okey, baik, dah pukul 10.14. Saya belum masukkan lagi apa-apa dalam shop tu. Kita ada lagi masa sebenarnya ya. Kita ada lagi masa untuk kita bercakap-cakap. Terima kasih kepada Nora Miyaka yang baru join. Saya nampak banyak likes, tapi saya nak ramai lagi view ya. Kita ada lagi masa untuk bercakap tentang parenting. Okey, baik. Sebenarnya memang saya suka kalau ada yang nak share ya dengan saya tentang mungkinlah pengalaman masing-masing kan. Cara nak menjaga anak zaman-zaman sekarang ya. Baru terlintas apa dia. Sejak saya buat live kali ini ya, season kedua pun, saya tidak merangka ataupun saya tulis apa yang saya nak cakap. Saya just macam siang tu apa yang saya nak buat malam, saya fikirkan tajuk, kemudian tu spontan saja ya, apa yang saya sampaikan ni spontan. Sebab bila saya tulis macam sebelum ni, ada juga yang tertinggal tulis pun, sebab saya berhadapan dengan anda. Jadi bila saya tulis, ada juga benda yang terlepas, ada juga yang tertinggal. Jadi saya buatlah perkara yang biasa yang saya suka buat, iaitu spontan. Dan tajuk ini pun spontan kepada anda, dan saya kongsikan perkara-perkara spontan yang baru berlaku ya, yang terlintas kat fikiran saya, yang komen-komen anda juga kan. Macam tadi saya bertanya dengan tetamu saya kan, ada tak ayah dekat sini, ada ibu kat sini, ataupun ada tak anak-anak kan. Jadi anak-anak pun, anak-anak belum lagi komen dekat situ kan, nak bercakap dengan saya, mungkin seorang anak ke. Jadi saya boleh fokus kepada anda sedikit kan. Okey, baik. Sebab kita bukan di bawah tajuk mental health, jadi saya tak akan bercakap tentang mental health. Cuma saya nak berkongsi bagaimana pentingnya kalau kita memberi perhatian dekat anak-anak. Sekali lagi saya ulang ya, mungkin ada yang baru masuk kan. Cara kita menjaga anak kita,
mendidik. Yang pertama, 7 tahun yang pertama beri kasih sayang. Maksudnya manjakan anak kita, jangan takut manjakan anak kita daripada awal kelahiran sampai umur 7 tahun. Kemudian daripada umur 7 tahun sampai umur 14, kita jadikan anak kita ni orang suruhan ataupun membantu kita. Kemudian daripada umur 14 sampailah dah besar, anak-anak kita sebagai kawan kita. Jadi janganlah pula kita ni sebagai anak kita rasa macam mak ayah kita tak buat macam tu. Mungkin mak ayah kita pun tak perasan perkara ni, ataupun mereka dididik dengan cara mereka waktu itu. Kita tak boleh nak salahkan mak ayah kita. Kita kena betulkan apa yang kita tak dapat, apa yang kita tak tahu, ya, kita baru tahu. Sebab zaman dulu bukan macam zaman sekarang, kemudian setiap zaman berbeza. Cuma yang menjadi tuntutan ya dalam agama kita ni, cara kita mengajar anak juga, kita kena ikut zaman. Ikut zaman. Macam sekarang ni zaman kita ni zaman macam ni kan, zaman sosial media macam ni, zaman internet ya, zaman moden, yang sentiasa ya, teknologi berkembang. Ibu bapa ni kena belajar sebenarnya. Jadi tak salah ya kalau dekat dalam TikTok kita nampak orang lebih berumur kan. Ustaz-ustaz sendiri pun kan ada dalam TikTok untuk memberi pelajaran TikTok. Dan juga ramai yang janganlah kita setakat, sebab dia bermula dengan entertainment kan. Setahu saya TikTok ni lebih kepada entertainment, sebab orang akan cakap bermula dulu, saya tak naklah TikTok ni banyak menari-nari je kan. Anak sulung saya pun cakap macam tu juga masa bermula. Saya suruh dia masuk TikTok sebab apa? Sebab saya beritahu dengan dia, saya tak awal daripada anak sulung ya untuk ikuti TikTok, sebab saya memang bekerja dari rumah dan bidang saya memang e-business. Sebab saya nak anak saya rehat kat rumah, tak perlulah nak sewa kedai, nak sewa ataupun satu push cart tu kan untuk berniaga macam sebelum ni. Ini adalah perniagaan anak sulung saya sebelum ni. Jadi banyak masa dekat luar, penat kan. Jadi bila ada TikTok lebih mudah. Tapi sekarang dia dah lawan tokek pula kan. Dia dah terror, dah jadi influencer pula kan daripada saya. Itu alhamdulillah lah, alhamdulillah. Sebab anak-anak ni cepat belajar. Anak-anak ni pemikiran dia cepat. Kita kena ajar dia apa yang mengikut zaman. Satu perkara, zaman ni memang sentiasa berubah, tak sama dengan zaman kita. Yang keduanya, untuk kemudahan anak tu lah ya. Banyak faedah dia kalau kita ajar anak kita ikut zaman, supaya dia rasa dia tak ketinggalan lah. Dia tidak ketinggalan. Contoh macam apa? Masa mula zaman mula ada Android kan, ada iPhone tapi untuk anak-anak lelaki saya tak pernah membelikan handphone untuk mereka. Jadi dua orang je anak lelaki saya, yang lain tu anak perempuan 4 anak perempuan kita sponsor jugalah, tapi berkongsi-kongsi. Tapi anak lelaki bila saya ajar berdikari, dan sesedih pun masa tu saya bukanlah mampu sangat ya, sebab anak-anak pun dia dah pandai lah. Bila kita ajar lagi pandai pula dia kan. Dia tahu jenis handphone yang murah ketahanan dia berapa lama, handphone yang mahal ketahanan dia macam mana, ataupun spek dia, kelebihan dalam kelebihan dalam handphone tu sendiri kan. Jadi anak-anak ni dia bila kita dah ajar, dia lagi pandai lah, lagi pandai daripada kita lagi lah kan, sebab dia akan belajar lagi daripada yang lain-lain, ataupun daripada sosial media sendiri kan. Jadi anak saya dia tahu pilihan dia, handphone yang terbaik, handphone yang laju, handphone yang memang punya kualiti gambar. Macam kualiti gambar saya ni taklah cantik sangat kan, asalkan anda nampak saya pun cukup, saya nampak anda tulis ataupun join kat saya pun cukup. Jadi dari situ kita ajar berdikari, anak-anak kita berdikari. Di samping kita ajar tentang apa yang perlu mengikut zaman dia, sebab kebaikan dia ya, supaya anak kita ni dia berjaya lah. Sebab kita nak anak kita kan berjaya dunia akhirat kan. Jadi apa yang menjadi ataupun kita biasa guna perkataan viral sekarang kan, viral yang baik-baik lah, ilmu pengetahuan yang baik-baik untuk anak-anak kan. Yang tu lah yang kita kena sama-sama ambil tahu, sama-sama belajar, dan kita beri peluang ya, beri peluang pada anak-anak. Janganlah kita terlalu macam fikir tak baik, tak perlu, jangan kan. Guna perkataan jangan banyak sangat pun susah, sebab nanti menjadikan macam anak tu dengar banyak sangat perkataan jangan, dia negatif lah. Jangan tu maknanya jangan, tak usah, don't, maksud dia tak boleh buat. Sedangkan banyak benda kita kena cuba buat dan kita buat. Contohnya macam belajar lah kan, macam belajar.
kita mungkin fikir macam nak bagi tahu ke anak jangan kurang tidur ke kan. Kita tukar perkataan dia. Macam hujung minggu kita takut anak kita tak tidur langsung kan, kalau dah menggunakan laptop ke, menggunakan handphone kan, mesti kita risau ada yang ambil keputusan tidak membenarkan anak ni guna. Itu cara masing-masing lah, sebab yang melakukan sedemikian biasanya ibu bapa yang sibuk bekerja, jadi tak sempat nak pantau anak-anak kan. Termasuklah sepupu lah ataupun adik-beradik saya lah, sepupu anak saya kan, dia orang akan bercerita bila reunion, bila kita kenduri kendara kan, akan bercerita. Jadi itulah yang saya tahu, macam ada adik-beradik saya yang bekerja sendiri, yang sibuk ada kedai kan, ataupun ada butik ya, tak sempat nak memantau anak-anak menggunakan internet, terutamanya kalau ada Unify ataupun wifi. Saya nak sebut wifi tadi. Ada wifi kat rumah kan, takkan kita nak tutup kalau kita nak guna kan, dah biasa on. Jadi yang boleh sekat tu hanyalah penggunaan handphone tu lah. Bagi handphone tu dekat anak-anak bila waktu cuti saja, ataupun waktu dia nak buat homework kan, waktu memerlukan, ataupun beri masa. Macam saya dulu, saya bagi masa siang saja boleh guna internet, sementara anak-anak saya masih duduk dengan saya kan, tak duduk asrama lagi. Jadi siang saja boleh guna, malam tu saya tak bagi. Jadi nak buat kerja sekolah yang berdasarkan internet tu siang sajalah. Itu cara saya. Jadi malam tu memang kita cakap jangan guna handphone, tutup ya. Beri kepercayaan, kalau macam dia kata tak apa, dia dengar cakap, beri kepercayaan. Tapi kalau macam dah anak tu kita dapati tak beberapa kali untuk melanggar undang-undang kita ya, kita takut. Itulah benda-benda yang sangat-sangat kita takutkan, perkara yang paling laju ya. Kalau orang Islam, semua orang Islam kat sini kan, orang kita ni saya pun terlupa sekarang ni, baru teringat ataupun terlintas dalam kepala ya. Kenderaan Dajjal adalah kenderaan yang paling pantas, yang paling laju. Jadi bagi kajian orang yang bijaksana lah ya, pendapat mereka, apakah kenderaan sekarang yang paling laju? Sebab yang laju tu yang dalam tempoh per saat dah sampai. Jadi apakah sekarang ini yang paling laju? Apakah yang dalam tempoh sesaat, yang hanya daripada satu tempat boleh sampai? Jadi kan menurut pakar-pakar kan, orang yang mengkaji sepakat mengatakan kita kegunaan internet lah ya, sekarang dah 4G ke 5G kan. Jadi kegunaan internet yang sangat sebenarnya kenderaan Dajjal. Tapi kita ni nak guna tak salah, cuma yang salah kalau kita guna tempat yang salah. Yang bagusnya kita sama-sama laju menggunakannya, maksudnya macam kita pintas dia, mana yang kita dapat pintas kita pintas. Itu yang kita nak sebenarnya, laju, sama-sama laju menggunakan kemudahan ya. Sebab tengok macam sekarang kemudahan dia, kita alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan anda dekat sini ya. Sebenarnya ini juga ya, saya sedang membina taman-taman syurga bersama-sama dengan anda dekat sini, dan kita bercakap tentang ilmu keibubapaan ya. Nak sebut bapa pun susah sebab anak saya tak kami dah berpisah, jadi tidaklah secara rasmi nak sebut keibubapaan dengan mudah kan. Jadi sampai nak sebut pun tersasul. Tapi masih lagi saya memberi ruang ya, kami ya, untuk menemui anak saya. Sampai saya tak memberi sekatan langsung ya untuk bertemu. Sebab kita tahu lelaki bekerja kan, dan waktu dia bekerja sendiri, waktu bekerja kita tak tentu. Dan saya naklah setakat kita ada belas ihsan lah ya, memberi ruang ya, memberi peluang kepada dia untuk menjadi bapa yang baik. Dan alhamdulillah lah ya, bila dah besar, anak-anak saya tak tinggalkan ayah dia, dan samalah menghormati juga kan, sama-sama menghormati, walaupun ayah dia sangat tegas, walaupun tu yang tak perlu saya cerita kat sini. Tapi alhamdulillah anak-anak dan gaduh-gaduh lah dia orang dengan bapak dia orang sendiri kan, tapi menghormati ya, sentiasa menghormati ayah sendiri dan boleh tinggal dengan ayah sendiri. Cuma yang bagusnya sebab anak sulung pun dia sebagai anak, dia berfikir apa yang terbaik
sebab sebagai anak apa yang dia rasa dia lagi dekat dengan adik-beradik dia kan. Jadi anak sulung yang menggalakkan ataupun mengusahakan ya anak-anak lain untuk tinggal di asrama. Jadi bila tinggal di asrama, anak-anak ni dia tak fikirlah ya perkara yang dekat rumah. Dia lebih fokus kepada pelajaran. Tapi jadi tanggungjawab sebagai ibu, saya sebagai ibu, jadi makin makin mencabarlah sebab saya nak mencari masa untuk bersama-sama dengan anak tu. Nak dapatkan masa-masa berkualiti kan. Cuma alhamdulillah lah kita ada kemudahan dekat sini kan. Kita dapat berhubung dengan anak kita dengan cepat dan pantas walaupun anak kita berada di negeri yang lain kan. Apa sajalah anak kita ni sebenarnya dapat bercakap dengan kita mengikut rasa dia sendiri. Dia nak bagi tahu apa pun kan. Sebab ada kemudahan dan juga kita sendiri, kita jangan membatasi anak-anak ni. Cuma biasalah kita ni kadang-kadang kita rasa macam kenapalah tak beritahu aku. Tapi sebagai ibu dan bapa, satu lagi paling penting 3 kali saya sebut, kita jangan cepat terasa dengan anak-anak, jangan jauh hati dengan anak-anak sebab anak-anak sentiasa perlukan kita. Okey, baik. Saya habiskan tajuk parenting ni sekarang sebab dah pukul 10.27. Saya mula tadi sekitar 9.50 macam tu. Jadi dah setengah jam untuk tajuk parenting. Saya akan kita shopping. Okey. Saya akan masukkan dulu produk dia. Sementara tu anda boleh share dengan kawan-kawan lain. Mungkin ada yang nak nak shopping untuk baju raya sebab kita ni dah tak lama dah kan nak raya. Assalamualaikum sekali lagi, sambung balik. Hari ni banyak sangat yang terputus bila saya share kan dalam shop ya. Terputus pula saya punya TikTok live ni. Jadi bagi peluang sekejap dekat saya untuk Okey, alhamdulillah ada balik. Tadi dia terpause dengan sendirinya. Masukkan 16 produk dekat situ. Satu lagi nak cukup 17 dah rasa macam tak nak jadi macam tadi balik kan. Kemudian lah ya, walaupun biasanya saya suka genapkan ya. Ataupun gunakan angka ganjil untuk masukkan produk tu, nak cukupkan 17. Kali dah 3 kali asyik terpause dengan sendirinya. Jadi saya cuba letak dulu yang dah sedia ada. Nanti kan buang masa saja kan, buang masa anda juga kalau anda. Okey, baik. Mana tadi yang ada lagi tu? Okey, ada dekat bawah. Dia yang saya share sebab saya dah biasa. Ada ke kat sini berapa orang ni? Kalau boleh saya nak ramai lagi, anda boleh share. Kalau perlu untuk share, saya tunggu lagi biar ramai sikit kat situ. Assalamualaikum sekali lagi. Ada komen ya. Sebab baru klik. Terima kasih pada kita sekarang ni masuk untuk shopping. Time to shopping. Okay. Tadi saya baru dapat notification TikTok kan, kalau saya nak join untuk sale raya kan. Kita ni puasa dah tak jauh dah masuk bulan 2 sekarang, bulan 2 dah hari ni kan. Jadi nak ajak anda shopping bersama-sama dengan saya. Yang saya dah pin sebenarnya tu lebih kepada sebab mungkin ada di antara anda dekat sini yang mencari cucuk sanggul lintang. Ada kat situ cucuk sanggul lintang, bukan cucuk sanggul lintang tu tak lintang bukan kan, itu yang perlu cucuk sanggul. Kemudian bila saya mencari dalam terfikir bahawa orang kita ni kan tradisi ada crown kita sendiri.
Inilah crown dia kan. Bila saya tengok bahan cantik ni kan, macam yang ni RM60 ya, cucuk sanggul 2 pieces. Ini untuk bertudung, untuk tudung, boleh pakai untuk tudung yang kita ni kan. Senang nak pakai masa nikah, lepas nikah kan, bertudung jadi boleh pakai. Kemudian ada 3 jenis, 4 jenis kat sini. Sebenarnya saya cari yang cucuk sanggul yang boleh pakai. Bila ada dekat sini pelbagai, saya just masukkan saja. Sanggul bintang pengantin, anda boleh klik dekat sana, boleh tengok. Kalau ada mak-mak andam dekat sini kan, sambil anda mungkin tersinggah ke dekat tempat saya, ataupun anda share dengan yang lain kan, mungkin anda rasa ada yang memerlukan mak andam yang dia tak sempat nak cari kat luar. Sebenarnya kita nak shopping dekat TikTok Shop pun kan. Sekarang ni saya dah pinkan yang RM60. Dah boleh tengok sendiri nanti, boleh klik. Kemudian sebab sekarang ni saya nak share tentang apa ni, cucuk sanggul. Kalau anda komen dekat bawah tu, jadi saya faham lah anda tentang cucuk sanggul ke, mungkin ke kan. Sebab ada yang nak join saya dekat situ. Baru saya tahu ya, yang nak join tu nak bercakap tentang cucuk sanggul ke apa dia kan. Sebab tajuk parenting tadi kita dah habis. Sekarang cucuk sanggul. Saya sendiri saya memang suka pakai cucuk sanggul sebab rambut, dan saya suka menggunakan cucuk sanggul cara tradisi juga. Saya teringat cerita-cerita cucuk sanggul saya kan. Ada yang cantik tu, dia satu pun dah cukup, satu je. Beli dekat mana dekat mall kan, ada cucuk sanggul cantik tu. Tapi ada murah lah kan, dia lebih kepada seni dia yang mahal tu, cantik dia punya design. Dan sebenarnya dia mudah patah. Yang kelakar cerita tu, anak adalah yang buat salah terpatahkan cucuk sanggul saya tu. Cucuk sanggul kan setiap hari saya pakai sebab rambut panjang tu. Tak pun kan ada cucuk sanggul hilang ke, saya pakai chopstick. Yang tak diguna. Yang cerita saya beli cucuk sanggul saya tu, anak, kemudian cucuk sanggul tu kan jenis lembut, dia sorok dekat, dia nak campak keluar tu, nak keluar rumah, dia takut kita perasan, tak tahu anak yang mana. Sampai sekarang yang mematahkan saya punya cucuk sanggul saya zaman tu, dia letak tu. Jadi bila sliding door tu tersekat dekat bawah tu kan, tersekat, saya nak tutup, tak boleh dekat sini cucuk sanggul saya berada, dah patah pun kan. Mungkinlah dia nak fikir macam itu terjatuh dekat situ dan terpatah, jadi saya tak marah. Memang saya tak marah pun kelakar lah. Anak-anak ni kadang dia buat salah, dia takut kan, dia letak, kita jumpa sendiri kan, bila nak tutup sliding door dia tersekat ujung. Okey, baik. Cucuk sanggul ni hanya orang tertentu je yang menggunakan. Orang rambut panjang yang suka pakai cucuk sanggul, orang lama mungkin macam saya kan, sekarang nak berambut panjang. Dan dekat sini, okey, yang saya pin sekarang ni lintang daun, bukan sanggul lintang pukang sanggul lintang daun. Nampak cantik tu. Saya decline ataupun saya tak accept anda untuk kita sekarang ya. Anda nak shopping ke? Shopping ni just klik je kan. Okey, next. Dah habis dah cerita tentang bukan lintang pukang. Saya pergi kepada baju raya, baju kaftan. Ni sebut je baju raya kan. Kita kalau beli macam saya lah, saya dah pakai dah baju-baju yang kita dah beli sebabnya ada yang baru balik tengok barang baru sampai. Nak unboxing lah tu ya, barang apa yang sampai, barang. Okey, baik, saya sambung. Sekarang saya nak pin ada kurung kaftan ya, RM55. Sekejap
lagi satu ends in 51 minutes ya, tak lama lagi harga tu. Yang cepat sangat habis. Tadi pun saya dapat notification dua daripada baju yang biasa saya kan, dua dah sold out dia, dah habis. Itulah ya, yang murah tu anda kena cepat grab Okey. Macam ini baju jubah biasalah pakai jugalah jubah biasa. Baju ni tengok ya, kualiti yang bagus kan. Dia punya corak tu tak hilang walaupun cotton, corak dia kualiti cotton yang bagus, corak dia tak hilang. Itu yang seronok kan kalau kita beli menang makai. Acah je sebenarnya saya tak beli pun sebab anak saya buat bisnes dulu, buat perniagaan baju ni, jubah, abaya kan, jadinya baju lah kan, tak payah beli baju, namanya tak payah beli baju. Tapi tahun ni anak saya dah terbelikan dah membelikan baju-baju kaftan. Ni lah saya katakan yang saya mula tahu tu sebab anak saya lah, sebab dia influencer anak saya influencer. Anda boleh jumpa dia kalau anda lihat post-post dekat bawah siapa anak saya tu. Kan ini adalah tentang baju baju kaftan. Kalau zaman saya dulu baju tidur kan, tapi tengok macam mana bijaknya pakar-pakar seni ataupun fashion kan, menjadikan kaftan sebagai pakaian harian Balik baru ni pun saya tengok ada fashion yang lain pula kan, dia buat satu style tak perlu nak pakai handsock sebab kaftan ni kan dia besar lengan. Tapi saya tengok ada satu style lagi tu yang tak ada dekat sini lah. Saya share saja dengan anda kan, tentang fashion. Ramai utamanya kalau mungkin lelaki kan, jadi seni kan, suka tentang fashion kan. Tu kakak saya pakai jenis kaftan juga, tapi dia punya design dia tu macam mana, dia ada lengan dia dan juga kaftan tu sendiri. Lengan tu dia punya corak kain yang sama lah. Dia buat macam lengan baju kurung macam ni sikit lah kan, jadi tak perlu nak pakai handsock. Jadi baju kaftan sama, dia kita nampak macam kaftan lah, macam dia nampak cantik jenis kain kan, sama je. Okey, next sebab saya tak nak nanti end pula. Dia RM27 tu dah sebenarnya sangat-sangat murah. Yang zaman saya dulu pun murah ini kalau yang mahal tu mestilah yang berkualiti, yang pun kalau kita nak yang berkualiti tu harga lagi mahal kan. Cuma kita ni sekarang lah, ataupun banyak dah banyak persaingan, jadi banyak. Jadi bila banyak penawaran banyak dia kalau perniagaan dengan penawaran dan juga pembelian orang yang menawarkan dan juga yang beli. Jadi bila ramai kuasa beli kita ni masih lagi tinggi, walaupun kita kena bayar, tapi sebab kita masih lagi mampu membeli. Dan kerana itu juga baju-baju yang berharga murah macam ni contohnya, sebab dia akan end harga ini RM27 pada 47 minit sahaja. Jadi kan yang saya ada depan saya ni ada tali tape tali tape memang sebab tali tape memang penting. Daripada dulu lagi memang mesti ada benda-benda yang mesti ada. Kalau anda tak ada, anda kena adakan juga untuk kemudahan anda sendiri. Okey, elok alright. Apa-apa just let me know. Bye. Jadi kalau kita nak membeli sesuatu kan, perlu ada secara online, kita perlu tahu ukuran badan kita sendiri. Ukur baju di badan tahu. Dia ada maksud lain kan ukur baju di badan sendiri tu. Okey, biasa bercakap. Sebab yang ni lagi murah, RM23. Ada yang paling murah tu dah habis kan, cerita benda dah habis kan. Saya cerita yang ada sekarang. Yang ni RM23 sebab kualiti kain memang best. Saya ada beberapa helai yang dekat dalam tu. Habis awal banyak faedah dia. Kalau baju ni ada baju yang fashion kain masa kenduri kendara, kemudian dia murah dan sama boleh pakai warna berbeza, style sama, cantik, nampak cantik kan, murah tapi nampak mahal. Sebab penawaran banyak dan juga permintaan itu menjadikan barang-barang boleh didapati ataupun pakaian pakaian seperti kaftan ni dapat dah fashion, orang tak pakai baju kurung sangat, orang lebih suka yang terkini kan.
kan, kaftan ni sekarang ni adalah terkini ataupun viral. Macam saya sendiri pun baju hadiah hari jadi saya yang lepas pun anak saya bagi kaftan beberapa helai kan. Jadi bila kebetulan ada anak saya sendiri, anak nombor 3, dia sepatutnya dia berkahwin pada bulan lepas, tapi dia dah 12 lebih awal lah. Itu yang best. Kalau kita bersedia awal, kita dapat beli baju-baju yang murah macam ni. Next juga, anda boleh tengok, anda boleh scroll sendiri, anda boleh tengok balik mana. Jadi bagusnya baju-baju kita ni kan, kalau kita dah ada, sedia ada kan, anak perempuan saya dapat. Bila collection saya sendiri dah ada, tapi biasanya anak-anak saya tak kacau collection saya sebab tu lebih banyak kan. Tu kelebihan kalau kita berniaga ni. Ada warna-warna berbeza tapi style yang sama. Jadi malam tu kita just okey kan. Sebab anak-anak dah besar-besar semua dah. Anak-anak perempuan kan, lebih kurang share dah baju-baju kan. Itu yang menjadi mudah. Macam anda mungkin anda tak perasan baju ni perlu ketak ataupun raya lama lagi. Tak lama dah. Bila bagi peluang untuk register, saya dah register untuk sale untuk raya. Anda pun mana yang dah dapat gaji tu cepat-cepat lah ya, cepat-cepat cari baju-baju yang murah. Di harga murah, jangan kata murah tu kualiti tak bagus, kualiti dia sangat bagus, kain dia agak-agak tebal. Bukan pakai pun yang jenis kaftan yang macam ni ya. Sebelum ni saya pakai, minggu lepas saya pakai. Ni masih dalam keadaan cantik lagi kualiti dia. Tapi masa ni harga sekarang ni nak tunjukkan pada anda betapa bagusnya harga-harga yang anda boleh. Macam ni saya pinkan sekarang ni yang RM23 ni, yang akan tamat selepas 4 harga dia akan jadi RM35. Ini apa yang ditawarkan oleh dan sebenarnya lebih kepada TikTok juga. TikTok yang punya idea ni kan, di kupon-kupon ataupun diskaun kan, dapat diskaun tu kadang tu tak rancang nak beli apa. Macam saya lah, saya tengok live orang lain, mula-mula kita belajar dengan orang lain dulu, klik, tapi saya tak beli lagi, saya just ambil sebab saya nak tengok berapa voucher yang ada, tengok pembelian dia. Sebab memang kita plan barang apa kita nak beli, tapi kita tak beli lagi. Kita just plan dulu, ambil dulu. Sebenarnya rupa-rupanya yang voucher tu kita boleh guna ya, yang sedia ada tu untuk kita beli di mana-mana dalam TikTok memang laku. Itulah macam anda masuk dengan live orang lain yang yang voucher tu, orang yang lebih lama, lagi lama berada dalam TikTok shop, menawarkan diskaun ataupun lebih kepada yang saya cakapkan tadi voucher, ambil je. Itu akan berguna kepada anda untuk anda beli macam sekarang kan. Tulis dekat situ kaftan kayangan ya, soft concrete ya. Sebab saya pernah bekerja masa mula dulu, saya bekerja di salah satu syarikat yang membuat pakaian ya, daripada kain putih sehingga baju dia ada jabatan dia, jabatan melukis batik ya, jabatan jahit, daripada A to Z. Itu yang menjadi saya ni ada peluang untuk mengenal jenis-jenis kain ya. Sama macam ni cotton, 100% cotton, ataupun jenis-jenis crepe ataupun jenis kain-kain sutera. Sebenarnya ya, kalau nak dapatkan zaman kain yang macam sekarang ni, maksud dia macam dia murah, bukan yang asli, bukan macam ini yang saya pinkan sekarang ya. Kamu dia kaftan kayangan soft ya, sebab sekarang ni orang suka guna perkataan kayangan ni maknanya mahal. Kalau zaman dulu betul-betul kayangan, kalau sebut crepe ya, harga mesti beratus. Walaupun warna dia kosong ataupun plain kosong. Sebab dulu tak ada yang macam sekarang ni, yang jenis-jenis como crepe macam sekarang. Maksud teknologi yang terbaru, kain-kain yang bukan sutera asli, jadi dapat harga murah. Sedangkan kualiti best ni kalau bukan sutera, senang boleh buat sembahyang. Itu paling best. Nanti malam malam Ramadan nanti nak sembahyang tarawih kan, pakai baju nak bawa sembahyang selamat, tak ada masalah, bukannya sutera asli kan. Okey, next.
Yang ni pun murah. Yang ni dia tak ada macam tadi tu. Okey, sementara tu sebab saya tengah pin ni, saya nampak yang shopping tu, saya tak nampak anda dekat sini. Saya takut komen anda ke, sekiranya ada yang terkomen kan. Saya je yang komen pun tu. Okey, baik. Di manakah anda yang memerlukan baju-baju raya dekat sini? Terima kasih kepada anda yang baru join ya. Saya ni show malam ini. Tadi kita setengah jam awal kita bercakap tentang sekarang kita bercakap tentang shopping ya. 10.49 sekarang. Jadi saya ada lagi, sebab saya mula tadi pukul 9.48 ya. Sudah 1 jam sebenarnya. Saya akan cepatkan ya dekat shop ni. Untuk masa saya 1 jam saja. Pinkan lagi ya. Okey, yang seterusnya adalah Haura RM29.50. Okey, saya pinkan. Saya terus pinkan. Saya nak habiskan masa 1 jam dah. Saya nak habiskan semua sekali. Cik Migo, perempuan ke lelaki? Saya jemput cuci mata dulu ya. Jika anda merancang untuk beli baju raya, collection kaftan kan, belum ada lagi collection kaftan dalam hari kita tu. Bagus kalau ada ya. Kalau ada, dapatkan je 2-3, tak rugi sebab dia free size dan sesuai ya. Yang senangnya bila kalau kita nak lebihkan jadi kayangan tu, kita buatlah render, beli kain render dong kan. Jadi cantik, nampak lagi kayangannya. Macam mana ni, lebih kat bawah tu tulis kayangan kan, lebih pada kayangan lagi. Saya tak tahulah macam mana kan, ikut anda kekayangan, tahap kekayangan anda tu. Okey, saya dah pin yang harga sama juga. Inner dress, inner abaya. Ni inner, inner dia, inner dress. Saya pun tak perasan. Okey, saya pin kan inner dress, abaya, inner kaftan. Okey, inner ni maksudnya baju. Sebenarnya inner ni tapi adalah normal ya untuk pakaian-pakaian orang pergi umrah ataupun di negara Saudi, di mana memang dia pakai baju tebal-tebal ya, sebab cuaca panas kan. Jadi bila berpeluh jadi sejuk balik untuk melakukan ibadah di Mekah sana kan, haji. Jadi pakai baju-baju besar, kadang-kadang baju tu mungkin dia nipis ke. Sekarang style kaftan kan, tapi kat sana jubah dia memang besar-besar. Jadi perlukan inner. Jadi selamatlah zahir batin baju kan. Sebab kita dah 1 jam, saya lajukan aja. Dia RM9. Anda boleh tengok juga kat situ ukuran dia dan kena tahu ukuran baju. Dan seterusnya kaftan Mariam Moss crepe. Crepe ni dia nipis sikit, dia macam satin crepe lah, jenis satin crepe tu. Okay. Dia saya pinkan sekarang. Mana lebih ramai, saya nak meminta anda yang ada share dengan yang lain jika masih lagi saya nampak ada kita boleh cuci mata, shopping, dan boleh juga kuning kat bawah kalau anda rasa dah ready nak beli baju raya kan. Tak rugi kalau kita nak beli baju raya, menjimatkan masa kita sendiri, jimat duit juga. Sebab kalau kita beli yang murah-murah macam ni, kalau macam satu lagi jimat masa jugalah kan. Pemikiran kita nak fikir, baju dah ada, tak susah hati sangat, just tambah-tambah saja. Ini bukan tambah, mula-mula nak sedia dulu kan, bukan tambah, nak sedia. Bila dah ada baru dikatakan tambah. Pulanglah anda kat mana-mana. Okay, next kaftan Habibi, ironless ya. Ni pun pilihan ramai orang suka yang ironless. Kalau tu kan kita dah tak berapa nak gunakan dia, tapi suka hati kita lah kan, kita nak menggosok baju susah. Tadi yang saya pinkan tadi tu, dia pergi unpin pula kan. Okay, saya pin balik. Ini adalah baju yang terakhir. Kita pun dah 1 jam. Terima kasih kepada anda yang join. Jadi malam ni kita
share tentang baju raya style kaftan yang merupakan baju viral zaman sekarang. Viral yang mempunyai 6 orang rakyat, 6 anak-anak perempuan ya. Cucu saya kecil lagi lah kalau nak pakai sama saiz kan. Cucu saya jadi kena cari saiz, mungkin saiz S ke, ataupun kita beli dan kita alter. Ataupun saya yang tak cukup tinggi, 5 kaki 2 inci ni, jadi baju abaya atau jenis-jenis kaftan ni sangat labuh. Jadi memang kita kena potong ataupun ya, lipat sikit. Setakat ni tak potong lagi sebab kain ni lembut ya, cantik. Kita kena jahit jelujur dulu kan untuk lipatkan untuk senang nak menjahit. Jadi dia lebih berat lah. Yang bagusnya dia berat kat bawah, jadi kita nak melangkah senang. Jenis kain yang bagus walaupun kita nampak macam harga murah sekarang ni, itu standard sekarang dapat baju dengan harga yang murah. Sebab dia skeping kan, skeping macam tu memang kos murah. Sebab jenis kain tu hanya setakat 3 meter. Kalau baju kurung 4 meter. Kurung ni mahal, tak ada lah baju kurung kita nak jumpa murah, ataupun kalau murah mungkin yang dah lama ataupun tak cantik ke kan, adat lah tu. Tapi yang ni ini yang jenis kain kualiti ironless kan. Dan yang paling penting viral kan. Tak mengikut zaman lah, tak ada. Kalau tak ada baju-baju macam ni. Okey, baik. Pada anda yang join, terima kasih juga yang mana tadi yang tap like tadi. Tadi ada rakan saya yang selalu ada dalam live ya. Jadi full video daripada The Nisha Show. Jika anda tertinggal awal kita tadi mengenai parenting, akan datang ya pada hari depan tajuk yang sama juga, parenting, dan selepas itu kita akan shopping. Cik manis ya, cik manis ke? Cik manis ya, cik manis. Terima kasih join. Sebelum kita berakhir, anda yang masih baru lagi dalam The scroll daripada post-post saya, insya-Allah untuk anda, itulah tujuan saya. Dan anda boleh untuk mungkin ya, untuk sama-sama dengan saya menjadi tetamu ya, DM pun boleh, ataupun semasa live tulis komen ya kalau nak jadi tetamu saya. Kita akan sembang-sembang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.